Tapi bagi high value woman, saya tak setuju. Sebab ini boleh mendatangkan kecaman. sebabnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali lagi kita dalam Zilal Podcast. tu dia. Untuk kali ke berapa dah? Tak tahu lah. Banyak lah. Kita teruskan je. Tak terkira dah berapa kali dah. So, bersama kita hari ni saudara kita lah, Halim dengan Luqman. InsyaAllah hari ni topik kita berkenaan dengan Kena digili dulu. Kena digili. Saya kena dulu lagi juga. Saya MC anda pada hari ni Abiyih. Panggil Abiyih lah. Okey, so topik kita hari ni semua orang minat. Semua orang minat dengan tajuk ni, iaitu tentang pernikahan. Tengok apa Halim dengan Amir. Siapa yang tengah ada keras dengan siapa-siapa boleh tengok video ni. Okey. So Pusing dah lah tajuk. Baik. so kita mulalah dengan kita punya tetamu kita hari ni. Siapa dia dulu? Luqman je lah. Apa pandangnya Mel lah tentang pernikahan? Tak kisahlah di usia muda. Mungkin di usia muda pandangan pernikahan di usia muda. Kita ni ya Allah, kita ni muda lagi. Pernikahan ni usia muda ni ataupun secara umum lah pernikahan, perkahwinan ni adalah benda yang bagus sebenarnya. Kita jangan panggil stigma lah nikah kena gawe dan sebagainya. Jangan stigma dia perkahwinan. Perkahwinan benda yang bagus sebenarnya sebab dia akan melahirkan masyarakat yang bagus. Kalau kita ni orang yang bagus, kita akan lahirkan masyarakat yang bagus. Situ kahwin ni utama sebenarnya. Dia akan membina masyarakat. Jadi yang kedua ni adalah nak berkahwin tu kita kena ada Duit. Ada duit lah. Duit. Siapa? Duit. Duit. Ayolah dulu je dah duit. Kita nak tahu pengalaman je lah. Sebenarnya lah pada pengalaman sini. Tapi dia nak tahu juga sikit-sikit. Okey, sila. Kita buat dulu lah. Apa yang nak diberitahu ni? Macam mana persiapan je sewaktu berkahwin? Persiapan dia. Kalau nak bercakap tentang persiapan tu tak semua orang dah bersiap sedia sepenuhnya. Jadi apa-apa benda kita nak buat pun tak sepatutnya kita siap sepenuhnya. Kalau kita betul-betul nak ready sepenuhnya, 40 tahun belum tentu kahwin. Betul dah. Betul tak? Setuju. Betul. Setuju. Muka tu elok sikit. Okey. Jadi Kalau nak tambah kan? nak tambah kan? Okey. Sila. Jadi persediaan tu of course kena buat. Dari segi persediaan fizikal dan mental lah. Fizikal ni maksudnya dari segi tubuh badan kita pun kena jaga, kesihatan dan sebagainya itu pun kena jaga juga sebelum kita mendirikan rumah tangga. Selain tu kalau bab keuangan of course benda paling penting. Tak lagi dah benda paling penting kalau bab pernikahan ni orang kecek tentang keuangan. Jadi kalau bab keuangan ni bagi pandangan saya lah kurangkan perbelanjaan pada majlis perkahwinan. Sederhana saja. Sebab ramai juga. Ya. Kami sekarang ni Ya. kita ambil lebih di majlis kahwin ni. Betul. Kita tengok diri lah pendapat kita lah. Betul. Sampai Sampai berhutang kan? Siapa berhutang? Teruskan. Siapa berhutang? Ya Allah. Jadi bila dah ada perkahwinan tu nampak sekiranya pasal bayar hutang. Betul. Masalah saya situ tu. Jadi tak ada manfaat lah nikah tu. Manfaatnya pada bayar hutang tu mula. Itu financial management penting lah untuk sebelum masuk ke dalam rumah tangga. Sebab bila dah masuk ke dalam rumah tangga tu lagilah kena urus kewangan lagi untuk komitmen dan sebagainya. Itulah. Okey, kalau nak tengok perspektif kahwin ni, kalau daripada Islam tu cari pasangan kita rasa tenang dengan dia. Bukan agama. Agama tu dalam hadis. Dalam Quran Allah sebut litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang kepada dia. Kalau rasa tenang baru boleh nikah. Kalau rasa tenang baru boleh nikah. Ni Tengok muka sekarang abu dah dah. Tengok muka sekarang abu dah. Tak tenang. nak boleh kekal rumah tangga tu. Okey. Link pula. Ni punya ayat ni tidak boleh insya-Allah. Teruskan. Saya kata topik ni saya tak pandai sangat. Masa tak nikah lagi alhamdulillah single. Tapi Jangan cukup sangat ni mak single. Mungkin boleh ditarik bila-bila masa. Usia waktu je. Okey, kalau bak nikah ni kan.
yang kata apa, kalau ABJ tadi dia ada pengalaman dah kan. Ni pun insya-Allah. Cuma apabila kita bagi bab nikah ni, kita kena ada persiapan kan. Persiapan kalau tak DJT, persiapan dari segi kewangan semua tu kan. Betul. Kalau dalam dari segi Islam pula, kalau dululah kalau kita pernah belajar adalah tentang motif amal kan. Motif amal yang bawah dia diri kita sendiri itu fardu muslim. Kan? Sebenarnya seandainya kalau dalam proses kita untuk menjadi fardu muslim atau muslim baik tu tak settle, kita risau kita nak berinjak kepada baitul muslim itu keluarga perkahwinan ni. Betul. Kita tidak mampu untuk memimpin keluarga dengan baik. Betul. Dan kita risaulah sebab dalam kalau kita tengok pada statistik boleh katakan dalam 1 jam tu kalau tak silap lah 7 pasangan bercerai. Allah. Pasangan muda. Kalau kita nampak sekarang ni pun memang banyak kes macam tu. Sebab apa? Dia tidak ada persiapan yang kukuh lah. Kalau Abi kata tadi dari segi kewangan itu atau benda yang penting. Sebab ada je yang kata apa? Cerai sebab apa? Tak mampu untuk tanggung. Kewangan lah. Kewangan. Kewangan benda yang penting lah. Tapi ada je yang bercerai ni disebabkan oleh isu-isu yang remeh-temeh. Betul. Sebab pernah dengar dia bercerai sebabkan ubat gigi. Bercerai sebab ubat gigi. Habis buat apa tekek kat bawah, tekek kat atas. Tekek kat bawah. Bala, lepas tu bercerai. Bala ukik gigi selama, maka habis divorce. Jadi Sebab tu penting juga ilmu kita nak kawal diri kita lah, ataupun ilmu apa psikologi ataupun ilmu cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Benda tu penting juga sebenarnya. Jangan kita pandang remeh benda-benda gitu, sebab dalam rumah tangga bukan sahaja keuangan, tapi yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi. Sebab macam yang Mei bagi tahu tadi, bercerai sebab ubat gigi tu bukan benda kecil je, tapi komunikasi. That's why kalau suami isteri ni kena bagi tahu. Kalau suami tak suka ke apa, kena ayat ke isteri. Saya tak suka buat macam ni. Contoh, isteri pun tak suka suami buat macam ni. Kena bagi tahu, kena selalu bagi tahu. Sebab mungkin akan menimbulkan salah faham. Benda tu yang menyebabkan perceraian tu. Statistik tu. Sebab kebanyakan orang muda, darah muda. Darah muda ni dia panas. Jadi bila benda kecil pun dia rasa nak marah. So, jadi communication tu key lah. Key, yes. Communication is the key. It's the key. Tu. Ya. Itu. Kitanya Kelantan bahaya. Komunikasi tu penting. Betul. Allahu. Okey, Halim, sila. Nak tanya Mel lah. Sebab dia ni kata apa? Bukan kalau tanya je bab kahwin ni kan. Kalau tanya Mel ni mungkin lebih pada bab agama lah kan. Betul. Kalau kita mesti pernah dengar kata kalau bercerai ni sampai menggegak arash. Wah. Dia dok. Adakah ini hoax atau ini betul atau apa kan? Silakan. Gulak ni. Yalah, pasal perceraian bergerak arash tu antara itu kaul yang famous lah, kaul yang famous. Tetapi hukum di dalam perceraian ni adalah makruh. Betul. Makruh daripada perkataan karaha, ini benci. Makruh maf'ul, dibenci. Benda tu dibenci. Walaupun benda tu halal, tetapi benda tu dibenci, maka dielakkan. Benda tu kena elak sebenarnya. Kayaknya halal yang dibenci oleh Allah lah. Perkara halal tetapi dibenci oleh Allah. Jadi dengan berlakunya perceraian menyebabkan anak-anak yang terlahir daripada perkahwinan tu sebelum tu, dia akan menyebabkan anak tu terabai pendidikannya. Sampai ke ada dituliskan satu buku dinamakan sebagai buku tu, nama dia Boy Crisis. Yang mana pendidikan anak yang lahir disebabkan tidak ada bimbingan daripada ayah, menyebabkan anak ni jadi lemah. Ni fakta yang berlaku di Amerika. Banyak data di statistik dikeluarkan sampai ke budak ni dia terlampau jadi manja, dia malah pergi sekolah. Kalau kita tak bagi telefon, dia akan jadi tantrum, dia jadi mudah marah dan sebagainya. Disebabkan tidak ada bimbingan daripada ayah. Tak boleh buat gini, ni boleh, ni. Sebab dia tidak ada hero di dalam diri dia. Jadi perceraian tu, sebab itulah hikmah kenapa
perkahwin percaya ni kena dielakkan sebaiknya. Betul. Saya setuju sebab behavior manusia tu ditentukan oleh bagaimana sekeliling dia waktu kecil. Dalam kaunseling psikologi disebut kayak benda tu. Memang kalau di masa kecil pun mak ayah bertelingkah, bercerai, bergaduh di rumah, di dalam rumah, di depan anak yang kecil, maka bila dia besar dia akan jadi seorang yang memberontak. Benda-benda gitu antara faktor kenapa ada setengah-setengah individu tu dia jadi panah baran dan sebagainya. So betul lah statistik yang dikeluarkan. Sebab trauma tu betul, kan? Betul, trauma. Dia nampak depan mata tapi dia tak boleh buat apa dan kecil. So bila besar dia efek benda tu lah pada psikologi dia. Okay, balik Ali. Kalau balik kepada saya tanya balik lah. Kita pun dah. Ni, kalau kita nampak kan zaman sekarang 2023 semakin ramai individu yang kahwin lambat ataupun tak mahu kahwin, umur dah menjelang 30-an, lewat 30-an masih belum kahwin. So adakah benda ni benda yang bagus atau tidak? Sebab apa dia nak fokus kepada membina kerjaya? Adakah benda itu baik sebenarnya untuk diri dia? Saya tak pasti nak tujukan kepada siapa. Nak tujukan kepada dia sebab kahwin muda lah. Tak ada muda sangat 25, tak muda mana. Okey, kalau kita tengok lah bagus ataupun tidak orang yang berkahwin lewat ni, dia mengikut kepada keluarga tu sendiri. Adakah bagus ataupun tidak? Sebagai contoh, kalau dia ni anak yang kelima, yang keenam contohnya, dia tengok abai-abai dia ni tak kahwin lagi, maka abai dah umur 30, 40 tak kahwin lagi, dia dah umur 30. Baguslah untuk aku lah. Abai aku pun tak kahwin lagi. Pada perspektif dia. Tetapi kalau perspektif orang yang semua kahwin awal, abai-abai kakak semua dah kahwin dah. Dia tak kahwin lagi. Tak boleh, aku kena cari juga. Tidak bagus pada perspektif dia. Jadi benda tu subjektif sebenarnya. Benda tu subjektif. Mengikut keadaan masing-masing lah. Mengikut keadaan masing-masing. Macam mana ye? Ya sebagai orang kahwin muda. Adalah muda mana 25. Kira muda lah, kira muda jugalah. Betul lah apa yang memang kita tahu tadi. Ikut atas keadaan masing-masing lah, sebab ada orang yang dia nak membina karier dulu, ada orang yang dia nak sustain dia punya keuangan dan sebagainya, nak betul-betul berjaya dulu baru nak kahwin, nak sambung ke PhD contoh sebagainya. Ada juga yang sambung degree master PhD baru nak kahwin, ada juga. Jadi atas masing-masing lah. Mungkin ada pro and kontra masing-masing lah untuk kahwin muda ataupun lanjut usia, tak kisah. Asalkan kita cubalah untuk melakukan sunnah Nabi lah, menikah. Betul. Silap. Sakleh lagi lah. Okay. Panjang topik ni. Panjang, dia sedap. HBM. Pernah dengar tak HBM? Tak pernah dengar. Okay, ni adalah satu konsep daripada barat kan? Okay. Ya, kalau panjangnya adalah high value man. High value man lah kan? Kalau kita tengok benda tu dia dah bukan kepada high value man saja. High value woman pun ada. Itu yang menyebabkan ada insan-insan yang kahwin lewat. Nak jadi high value man dulu, high value woman dulu. So konsep ni sebenarnya semakin menular dekat Malaysia ni. Kalau pandangan Meh dengan Yeh lah, adakah konsep ni baik sebenarnya untuk memastikan, sebab kalau ikut kepada statistik kan, Malaysia ni berada di pertengahan, bukannya negara tua ataupun bukan negara muda. Kita tak naklah jadi macam Jepun. Sebab apa? Dia fokus nak jadi high value ni. Betul. Kan? Gila kerja. Betul. Jadi high value, tak kahwin. Sekarang ni Jepun dah jadi negara tua. Kan? Jadi adakah Malaysia nak mengikut jejak? Kan kita selalu kata pandang ke timur, pandang ke Jepun. Jadi macam mana? Tak pandang setara. Okay, kalau dasar pandang ke timur tu untuk ekonomi boleh lah. Untuk ekonomi boleh lah. Tapi kalau bab ni saya rasa perlu kita tengok lah secara teliti dulu, sebab kita satu lagi kita ada agama, kita agama Islam. Jadi kalau kita ada keimanan kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasa kita dengar orang bagi tahu perkahwinannya adalah satu rezeki. Betul. Okey. Betul tak? Betul. Tapi ramai orang salah faham.
Dia kata tak ada duit pun tak apa. Tak nikah je. Kahwin dapat rezeki, bukan gitu. Bukan gitu. Konsepnya lain. Konsepnya bersedia tu perlu. Keuangan, rumah, kereta dan sebagainya kena ada, kena bersedia lah. Maksudnya bersedia dengan apa yang perlu dahulu. Contoh rumah tak ada lagi, duduk dengan rumah parents dulu. Tapi perlulah discuss dulu dengan pasangan. Kalau pasangan tak selesa, kena cari rumah sewa. Betul. So persediaan tu perlu. Kereta pakai yang mana dia dulu, motor dulu, tak kisah. Yang penting persediaan tu. Maksudnya kalau orang yang nak high value man, nak jadi high value man ataupun high value woman, tak ada masalah. Cuma konsep sebegini mungkin ada orang yang boleh guna, ada orang yang perlu melihat dulu keadaan tu. Kalau keadaan dia memang boleh capai standard tu, silakan. Kalau kata 20 tahun lagi baru boleh capai standard tu, tak kahwin-kahwin lah. Lambat lah kahwin. Susah lah nak kahwin. Itu pandangan saya lah. Pada pandangan Mel lah pula, berkaitan dengan high value man ni, untuk seseorang capai tahap high value man bagi seorang lelaki adalah bagus. Bagus sekiranya mengikut perspektif Islam. Kalau diikut perspektif Islam. Tapi kalau diikut perspektif barat, maka jauh-jauh lah, tak perlu, tak elok. Kalau diikut perspektif Islam, maka Islam dah tetap memang lelaki ni memang kena keluar bekerja. Betul. Sebab ciri lelaki adalah untuk bekerja. Bukan duduk rumah masak dan sebagainya. Bukan memasak. Sebab lelaki ni dicipta untuk jadi kuat. Maka antara ujian kepada lelaki adalah juga untuk mencari nafkah. Mencari nafkah. Dan kena ada ilmu untuk bimbing keluarga. Qawwam. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Jadi lelaki kena ada sifat tersebut. Dengan maksud high value man tersebut. Mengikut pada perspektif Islam, maka bagus. Dan kalau kita nak relate lah dengan adakah bagus kahwin lewat, kalau mengikut kepada ciri-ciri orang yang qawwam ni, kalau dia pada umur 25 macam dia dan sebagainya, dia dah ada ilmu, dah ada kewangan, maksudnya dah cukup segala bendanya, maka kahwin lewat tu tak bagus untuk dia. Sebab juga ada juga hadis Nabi sebut syirarukum udzabukum, yang paling buruk di antara kamu adalah orang yang bujang, orang lelaki yang bujang. Alhamdulillah. Bukanlah bujang. Bukanlah bujang. Bukanlah bujang tu Tolong cari. Jangan cari suami aja. Kepada viewer tolong cari untuk kita nak teruskan. Okey, saya. Bujang kat situ bukan bermaksud semua bujang, tetapi bujang yang dah cukup keperluan. Maksudnya dia ni high value dah. Maka kalau dah cukup, silakan kahwin. Betul. Tapi bagi high value woman, saya tak bersetuju. Sebab ini boleh mendatangkan kecaman. sebabnya high value woman ni di-create daripada gerakan feminism sebenarnya. Daripada situ. Gerakan feminism ni apa? Dia nak menyamaratakan. Laki boleh buat, Tina pun boleh buat juga. Laki boleh kerja, saya nak kerja juga. Tapi bila orang Tina ni hebat, fitrah orang Tina ni dia macam, kalau dia ni aku buat 10,000 sebulan, aku kena cari orang yang sama dengan aku ataupun orang yang lebih tinggi pada aku. Terus fitrah orang Tina macam tu. Betul. Jadi kalau high value woman, saya tidak galakkan. Tapi dari sudut pendidikan, silakan lah, tak ada masalah. Itulah pendapat saya lah. Sabar kepada viewer perempuan. Ini sekadar opinion lah, opinion. Okey. Pandangi semua okey. Nak kecam ni okey. Hai. Tapi kan kalau tapi dia mungkin lain topik kan sikit kan. Ya. Kalau kita nampak awal gerakan women right, dia sebenarnya memperjuangkan hak wanita. Betul. Tetapi berbeza zaman, makin zaman ke zaman, pada zaman sekarang dia dah lari dah perjuangan dia. Itu mungkin kita akan bawa kepada buatkan yang lain lah kot. Topik yang berat. Men right, woman right adalah topik yang berat. Betul. Mungkin ini ada soalan-soalan yang terakhir yang biasa kita dengar kalau kita berbicara bab
perkahwinan ini adalah sekufu. Mungkin tak ada lagi kan? Tak ada. Sekufu. So kalau men dengan ye, mungkin orang bujang, orang yang dah kahwin ni, sekufu dari segi mana? Adakah kena semua kena sekufu? Minda sekufu ni tu pun dah jadi lelaki dah. Sekufu dari segi apa? Main dululah. Yang dulu. Main dululah. Pada men, berkaitan dengan perkahwinan ni, kita kena rujuk agama lah. Sebab perkataan sekufu tu pun daripada agama juga. Maka kita tak, kalau kita tak ada agama, kita tak nampak perkataan sekufu tu. Kita tak dapat. Compatibility macam mana? Mari kita masuk. Baca tu. Sebab dulu Translate. kan? Sebab kau rasa dia jadi pelik pula bunyi dia. Compatibility. Sebab kalau pernah dengar apabila kalau Islam kecek bab sekufu, tiba-tiba orang lain, orang yang tidak mengamalkan Islam yang betul ni, dia mengamalkan konsep compatibility. Sampaikan kalau saya biasa buka TikTok kan, TikTok pula, Twitter kan, biasa sexual compatibility pun ada. Saya dah terkejut. Sebelum kahwin dah ada sexual compatibility. Macam benda ni. Adakah konsep tu sama? Sekufu dengan compatibility. Okay. Kalau dari segi Islam, sekufu tu dia tengok kepada kesolehan, jenis pekerjaan, dan latar belakang, pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau soleh dan sekufu ni, kalau kita nak tengok sekufu adalah dinisbah kepada wanita. Wanita ada hak sekufu tersebut dan boleh untuk menggugurkan hak tersebut kalau dia nak. Jadi bukan untuk lelaki. Awak ni tak sekufu dengan saya lelaki. Awak tak boleh macam tu. Sebab hak sekufu pada wanita. Ingat kau pada lelaki. Pada wanita. Jadi kalau berkaitan dengan chemistry dan compatibility tu, itu dari segi psikologi lah. Ada orang yang ada chemistry, boleh kahwin dan sebagainya, tapi tak ada compatibility. Ada juga. Ada yang ada kedua-duanya. Tu mungkin next topic lah kot. Jauh sikit lah. Tapi berkaitan dengan sekufu ni, itulah pendapat saya. Teruskan dengan Yeh lah pula. Saya kalau sekufu ni perlulah. Perlu sebab tapi perlu diingatlah, ada orang yang sekufu juga tapi perkahwinan tak kekal lama. Ada juga. Jadi sebab compatibility. Saya pernah dengar sekufu ni sampai kata berjodoh ni sampai takat tu je. Kan? Walaupun dia sekufu, jodoh sampai takat tu, habis jodoh mungkin. Betul. Jadi sekufu ni sekadar rujukan agama kita. Jadi agama kita Islam ni bagi rujukan untuk kita cari pasangan yang sesuai dengan kita. Itu poin dia yang sebenarnya. Tapi jangan kita fikir, okey aku sekufu, aku boleh serasi dengan dia. Tak. Jangan salah faham benda tu. Sekadar rujukan agama untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kita. Contoh dari segi pekerjaan, yang wanita kerja gaji RM40,000, yang lelaki gaji RM5,000. Jadi adakah benda tu akan efek selepas pernikahan? Mungkin wanita akan rasa besar kepala, contoh. Tapi ada je yang gaji mahal perempuan tapi lelaki gaji rendah tapi hidup harmoni. Dia sekadar pandangan saya lah, itu rujukan agama untuk pasangan yang sesuai dengan kita. Itu pandangan saya lah. Sikit nak tambah lah. Berkaitan dengan sekufu ni, pandangan agama ni, iaitu Allah sebut litaskunu ilaiha. Kalau kita boleh tenang dengan dia, insya-Allah kita dikatakan sekufu. Kalau kita boleh tenang dengan dia. Macam Syed Bala je. Maka itu tak sekufu dah. Pemikiran tu tak sama. Contoh, yang ni minat agama, yang ni minat K-pop, BTS dan sebagainya lah. Yang tu tidak sekufu. Jahiliah tu. Itu tidak sekufu. SMU. Kena sama kan. Tapi tak ada lah semua benda kena sama. Nanti bosan lah pula. Minat tak sama pun tak ada masalah sebenarnya, boleh saling support. Cuma perlulah sekufu ni. Mungkin tidak dari semua aspek. Okey gitu. Tidak daripada semua aspek pun, dari 1-2 aspek pun sudah memadai untuk pastikan kita dengan pasangan ni ngam. Betul. Okay, boleh recap juga lah. Lama ni kita ni. Mungkin saya nak, kita recap. Mungkin saya nak bagi poin lah kan. Bila kita bercakap sekufu ni, kita pun
kena berjaga-jaga. Sebab saya pernah je nampak ataupun pernah bukan alami lah kan, pernah lah memerhatikan keluarga-keluarga yang mana dia sekufu tapi pergaulan ataupun dari segi sahabat-sahabat dan sekeliling. Sebab kita kena faham, kita ada lelaki, ada kawan, ada geng kita lah kan kata. Perempuan pun ada geng ni. Betul. Kadang-kadang geng ni akan boleh mempengaruhi. Sebab apa? Sebab macam yang kita pernah dengar patah katakan, berkawan dengan tukar besi, kita akan merasa percikan. Kita kalau tukar minyak wangi, kita akan seorang lagi. So persahabatan ataupun ni, kalau kita dah kahwin ni, kita kena sentiasa pantau lah. Kita risau mana-mana terjadi suatu benda yang tak patut. Dah kahwin, tiba-tiba mesej orang lain. Sebab mesej orang lain dan apa, hal rumah tangga, stay in rumah tangga. Betul. Rumah sendiri-sendiri. Kita yang handle. Jangan kita kongsikan pada orang lain sebab kita tahu respon dia orang macam mana. Dia orang bagi jawapan tu kena tak dengan situasi kita. Kita risau jawapan tu betul tapi tak kena dengan situasi kita. Kita ada jawapan lain. Dalam perkahwinan ni dia bukan AA je. Dia ada cabang-cabang lah. Dia macam politik lah. Macam betul, politik betul. lah. Complicated lah. Complicated. Ya. Jadi itu ulasan ataupun akhiran dari saya mungkin Tak ada je. okey lah. Okay, itu sahaja. Terima kasih tetamu kita. Jumpa lagi di podcast akan datang daripada sahabat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.